弟兄姐妹啊，今天我们要念的经文是取自箴言第6章。 Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-6. 第6到第11节。 Pasal 6 ayat 6 sampai 11. 我们的讲题是怠惰的危害。 Dan tema kita pada hari ini adalah bahaya kemalasan. 能够念的，我们一起念哈。先用中文，然后才用印尼文哈。 Yang bisa membaca, tolong baca. Pertama akan kita baca dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 我们一起来念，1、2起。懒惰人呐，你去看看蚂蚁，查看他们所行的，就可得着智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，也没有统治者，尚且在夏天预备食物，在收割的时候集聚粮食。懒惰人呐，你要睡到几时呢？你什么时候才睡醒呢？再睡片时，打断片时，包着手躺卧片时，你的贫穷就必向强盗来到，你的缺乏就必向拿兵器的人来到。好，现在印尼文。 Sekarang bahasa Indonesia, ayat ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. 弟兄姐妹，在2024年的时候呢，香港有一个媒体报道了一则新闻。 Saudara-saudari, pada tahun 2024 di Hong Kong ada satu media yang melaporkan satu berita. 其实他报道的就是卫生组织所报道的， Sebenarnya yang dilaporkan adalah laporan dari WHO. 就是世界上每年有大概200万人死于懒惰的生活习惯。 Jadi di seluruh dunia tiap tahun ada 2 juta orang yang meninggal karena gaya hidup malas. 那他讲的是什么意思呢？ Ini maksudnya apa? 然后呢，这个台湾就有一位肾脏科医生，他就列出为什么有那个懒惰的生活方式导致人死。 Seorang dokter spesialis penyakit ginjal di Taiwan menguraikan kenapa gaya hidup malas itu bisa menyebabkan kematian. 第一就是懒得上厕所哈。 Yang pertama malas ke toilet. 懒得上厕所，所以会膀胱发炎哈。 Kalau orang malas ke 尿 toilet, 道发炎。 kandung kemihnya bisa terjadi infeksi. 过去在马浪有一位姐妹哈，有时候我们去马浪，从马浪到泗水，大概就是1个半2个小时左右。 Dulu di Malang ada seorang saudari, kalau pergi dari Malang ke Surabaya itu perjalanan kurang lebih antara 1,5 sampai 2 jam. 她那时候已经大概70多岁了。 Waktu itu dia sudah berumur kurang lebih 70 tahunan. 但是她去厕所呢是有选择性的。 Tapi dia mau ke toiletnya dia milih. 她到泗水的时候不要乱去洗手间，她要到某一家5星级酒店上厕所，除了那一间酒店的厕所之外，她不要去。
Dia maunya cuma pergi ke toilet di satu hotel bintang 5. Kalau toilet lainnya dia tidak mau. 所以导致他常常尿道发炎啊。 Sehingga menyebabkan saluran kencingnya sering terinfeksi. 他不喜欢乱去厕所哈， Dia 上厕 tidak 所 suka 哈。 sembarangan pergi toilet. 然后懒得喝水。 Yang kedua, malas minum air. 所以让我们的身体缺少水分哈，导致我们的内脏就很累，工作的很累哈。 Kalau malas minum air bisa menyebabkan organ tubuh kita dehidrasi sehingga organ di dalam menjadi cepat lelah. 然后懒得下厨 Selanjutnya malas masak. 特别是现在这个时代哈， Apalagi di zaman ini. 人家一部手机就可以订什么食物都可以的，有 Go Food， 有 Grab Food， 什么找方便啊哈。 Asal ada HP di tangan, semuanya jadi mudah, tinggal pesan GoFood atau GrabFood. 方便带来的后果就是高脂油啊、高脂、高油、高糖啊、高盐这些哈。 Tetapi kemudahan ini bisa menyebabkan orang timbul bermacam masalah, kolesterol tinggi dan lain-lain. 那么身体就出状况了， Sehingga tubuhnya akan bermasalah. 然后懒得活动。 Selanjutnya malas bergerak. 我们现在世界科技越来越进步哈，其实我们很多时候哈，上车然后不走就下车了，到目的地就马上下车了，很少活动哈。 Sekarang teknologi maju, segalanya lebih mudah dan orang pun naik mobil kemana-mana, malas berjalan lagi. 那份报道说6%的人哈，如果懒得动的人有6%呢，他的血管就是患上血管的疾病。 Di laporan itu menyebutkan 6% orang yang malas bergerak akan mengalami penyakit pembuluh darah. 然后7%呢会患上糖尿病。 Dan 7% lainnya akan kena sakit diabetes. 10%会患上乳癌。 10% akan terkena kanker payudara. 跟那个大肠癌。 Dan kanker usus. 然后也是懒得动脑。 Selanjutnya adalah malas berpikir. 亲爱的弟兄姐妹，现在这个时代有那个智能手机哈。 Saudara-saudari, pada zaman ini kita memiliki smartphone. 以前我们还没有手机的时候，我们是不是会背某某人的电话号码，是吗？ Kalau dulu belum ada smartphone, kita pasti hafal nomor-nomor telepon teman-teman kita, bukan? 现在有了智能手机呀，要背电话号码真的是很难了，懒得去背了哈。 Sekarang sudah ada smartphone, rasanya jadi malah sulit untuk menghafal nomor-nomor telepon. 我甚至发现有很多人问他，你电话多少？他说不知道，我先看手机，我电话多少啊？ Bahkan pernah tanya orang nomor teleponnya berapa, dia sendiri lupa dan dia harus ngecek smartphone-nya dulu. 懒得去背了。 Sudah malas untuk menghafal. 然后又加上现在有 AI 人工智能哈。 Ditambah lagi sekarang ada AI. 我们要知道什么问题如何解决，只要我们开 ChatGPT 哈。 我要去哪里告诉我 ChatGPT 马上在2秒钟马上列出来。我遇到这个问题，你告诉我怎么样解决，马上你问 ChatGPT 2秒钟就马上给你答案了。 Kita menemui masalah apa, kita tanya ChatGPT dan dalam waktu 2 detik semua jawabannya akan keluar. 但是这样的后果就是我们会容易患上老人痴呆症。 Tetapi seperti ini, terus-terusan akibatnya kita akan menyebabkan demensia. 然后呢，懒得体检。 Selanjutnya, malas periksa kesehatan. 本来疾病已经有病很轻微的，我们还没有发觉，到严重了去检查，哎呀，已经太迟了。 Awalnya sebenarnya penyakitnya masih ringan,
tapi karena malas tidak periksa akhirnya sudah berat baru ketahuan. 亲爱的弟兄姐妹，这只是一小部分。如果人在生活小细节上懒惰而已， Saudara-saudari, ini hanya sebagian kecil yang menunjukkan kalau orang gaya hidupnya malas. 但是圣经讲的懒惰，是不是只是单单指我们生活方式这个对我们身体危害的懒惰而已呢？ Tetapi apakah Alkitab berbicara bahwa kemalasan itu hanya menunjuk pada gaya hidup dan hanya berpengaruh pada tubuh jasmani, kesehatan jasmani saja? 什么是懒惰啊？ Apa itu kemalasan? 在帖撒罗尼迦后书3章10节记载说， Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b 特别是下 dikatakan, 半节说， terutama yang di bagian B, 如果有人不肯做工，就不可吃饭。 jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 这个讲到我们活动，但是还有比这个更远更深的意义。 Ini masih berbicara mengenai bersangkutan dengan aktivitas, tapi masih ada lagi yang maknanya lebih dalam. 就是威斯敏斯特小要理问答第61问的时候，那边有问到第4条诫命禁止什么？第4条诫命禁止人对那当守的本分忽略或筛子这样子，并禁止人因怠惰或行本来有罪的事。 Dalam Westminster Shorter Catechism, pertanyaan nomor 61, apa yang dilarang dalam hukum keempat? Di situ dijabarkan hukum yang keempat melarang mengabaikan atau melaksanakan dengan sembrono tugas kewajiban yang penunaiannya dituntut dan melanggar kekudusan hari itu dengan tidak berbuat apa-apa atau dengan melakukan apa yang dengan sendirinya merupakan dosa. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们是上帝呼召出来拯救，成为他的儿女。 kita ini semua adalah sebenarnya orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan diangkat menjadi anak-anaknya. 我们也是天国的子民， Dan kita ini adalah warga kerajaan surga. 所以我们基督徒是双重国籍的， Jadi kita orang Kristen ini memiliki dui kewarganegaraan, 就是地上的国民的国籍， yaitu kewarganegaraan di dunia ini 还有天堂的国籍。 dan kewarganegaraan di surga. 我们可能可以在地上成为很好的国民，交税然后按照政府所规定的去一一的去行，可能我们可以做得很好。 Mungkin di bumi ini kita bisa menjadi seorang warga negara yang baik. Kita membayar pajak dan menuruti segala peraturan yang pemerintah tetapkan. 但是同时，我们也要行我们天国子民的责任。 Tapi di saat yang sama kita juga harus menunaikan kewajiban kita sebagai anggota warga kerajaan surga. 我们是天国的子民，有什么责任呢？ Apa tugas kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga? 我们要成为多人的祝福， Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. 我们要彰显基督的生命， Kita harus menyatakan hidup hidup Kristus。 Kristus. 我们要遵守他的话语， Kita harus taat pada firman-Nya. 这是我们身为天国子民的本分。 Ini adalah kewajiban, tugas kewajiban kita sebagai anggota kerajaan surga. 所以，如果我们不守本分，忽略了这个责任的话，我们就被称为懒惰的人。 Jadi kalau kita mengabaikan atau tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagai anggota kerajaan surga, maka kita ini termasuk orang yang malas. 然后对懒惰的人呢，上帝就叫懒惰的人要向蚂蚁学习，为什么呢？ Nah, Tuhan menyuruh orang yang malas itu supaya belajar dari semut. Kenapa? 为什么向蚂蚁学习？ Kenapa belajar kepada semut? 好，我们来看哈，先看蚂蚁有什么特征哈？ Mari kita lihat dulu
pelajari dulu mengenai semut ini. 蚂蚁呢适合群的哈， Semut sosial itu bersosial, berkoloni. 有那个蚂蚁巢那边呢有蚁后然后有兵蚁哈，有那个工队哈。 Di sarang semut itu ada bermacam-macam berbagai jenis semut. Ada ratu semut, semut prajurit, semut pekerja. 所以蚂蚁巢那边，我们从来不会见到只有一只蚂蚁在那边，不会的。 Jadi tidak mungkin dalam satu sarang semut itu kita temui hanya satu ekor semut begitu. 我们先看为什么上帝要叫人向蚂蚁学习哈？我们要从它的特征来看哈。 Mari kita lihat kenapa Tuhan menyuruh manusia belajar dari semut. 蚂蚁的身体是3个部分组成：头部、胸部、腹部。然后它的体型只有0.75毫米到52毫米，所以很小很小。然后呢，它的独角是用来探测气味、味道还有交流。 然后它的外骨骼来保护它的身体，然后它的口气是用于来携带食物和战斗的，然后它是群居高度的合作性集体工作然后能举起比自己的身量重10到50倍的物体，然后。 最特别的，蚂蚁没有睡觉，蚂蚁呢只有休息，它会进行短周期的休息，就是休息1分钟而已，又在工作，又在1分钟，又在工作，休息1分钟，又在工作。所以有科学家发现，蚂蚁一天休息250次。 Kita lihat ciri-ciri semut itu tubuhnya terdiri dari 3 bagian, kepala, dada, perut. Ukuran tubuhnya sangat kecil, hanya 0,75 mili sampai 52 mili. Antenanya dipakai untuk mendeteksi bau, rasa, dan sebagai alat komunikasi. Rangka luar melindungi tubuh, mulutnya berfungsi untuk membawa makanan dan untuk bertarung. Hidupnya berkoloni atau bersifat sosial, kerjasama tinggi, bekerja secara kolektif. Dan mereka bisa mengangkat benda yang beratnya 10-50 kali dibanding berat tubuh mereka. Dan yang sangat unik yaitu semut tidak tidur, tapi mereka beristirahat dalam bentuk siklus singkat. Jadi mereka misalnya hanya istirahat 1 menit kemudian bekerja lagi. Lalu istirahat lagi 1 menit kemudian lanjut bekerja. 那么现在为什么懒惰的人要向蚂蚁学习？ Lalu sekarang pertanyaannya kenapa orang yang malas harus belajar kepada semut? 第一，蚂蚁就算没有监督的，它们仍然持续工作。 Yang pertama karena semut bekerja secara konsisten walaupun tanpa pengawas. 没有工头，他们仍然工作。 Tidak ada mandornya tapi mereka tetap bekerja. 弟兄姐妹知道那个点名的那个机器check lock Kalian tahu mesin absensi? 为什么会有这样的仪器呢？知道吗？ Kenapa sampai ada ditemukan mesin absensi? 因为那时候呢，工业发达了，很多工厂。 Karena waktu itu ada banyak industri yang berkembang dan tumbuh banyak pabrik-pabrik baru. 就发现那些工人很多时候偷懒。 Lalu ditemukan bahwa ada pekerja-pekerja yang malas. 然后人就创造了这个点名的仪器Oleh sebab itu kemudian orang mencari cara dan membuat mesin absensi. 就是打卡那样子Bisa seperti yang pakai 亲爱的 kartu. 弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih. 蚂蚁工作不需要有人监督，都很勤劳继续工作。那我们人是尊贵的受造物，为什么还需要人来监督我们才做呢？ Semut tidak ada pemimpinnya, mereka bisa tetap bekerja dengan rajin. Lalu kita manusia yang begitu mulia ini, kenapa
harus diawasi dulu baru mau bekerja. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们想想看，如果我们要做一件事情，懒懒散散去做的话呢，本来是应该我们做的，我们不要去执行，要等到人家催我们、监督我们，或者有时候要有举例了啊，如果你没有做就罚你，这样子我们岂不是连蚂蚁都不如呢？ coba kita pikir dengan baik kalau kita harus butuh orang mengawasi dan bahkan mendisiplin kita supaya kita mau bekerja. Bukankah kita ini bahkan tidak sebanding dengan semut? 然后第二，蚂蚁它为将来预备自己。 Yang kedua, semut mempersiapkan diri menghadapi masa susah. 所以弟兄姐妹，如果看哈蚂蚁，如果知道哪里有食物，它就会留下一种液体哈，留下给他的朋友。哎，那边有东西吃了啊，来，他一个一个就去，从来没有停过的。cairan， cairan tubuh。 Kalau kalian perhatikan semut itu kalau dia menemukan ada satu makanan, dia akan meninggalkan satu cairan dari tubuhnya supaya teman-temannya yang lain juga bisa menemukan makanan tersebut. 从来没有停的。 Dan mereka tidak pernah berhenti. 所以他们不会饿死。 Jadi mereka tidak akan pernah mengalami kelaparan. 亲爱的弟兄姐妹，我们每个人都知道，未来的日子世界不是很好的啊。 Saudara-saudari, kita tahu bahwa di masa yang akan depan zaman ini akan semakin sulit. 世界会越来越难过，日子会越来越难过的。 Zaman akan menjadi tidak mudah. 这个世界的领袖，通通都自己创立一些制度来限制他的百姓。 Masing-masing pemerintah negara masing-masing sudah membuat peraturan masing-masing untuk melindungi negaranya, membatasi rakyat. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们有没有预备将来的危难呢？ Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa susah di 我 masa 们 datang? 无法抵挡、无法掌控外面的环境，大环境我们无法掌控。 Kondisi yang dari luar itu kita tidak bisa kendalikan. 但是我们可以掌控我们的里面、心里面。 Tapi kita masih bisa mengendalikan hati kita. 我们可以预备我们的心如何面对不简单、不容易、艰难的未来。 Kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang sulit. 世界的制度让我们很难过。 Peraturan di dunia ini membuat kita jadi sulit. 越来越多人没有工作做，生意越来越难做。 Makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan usaha juga tidak mudah. 这不简单， Ini semua sangat sulit. 但是记得， Tapi harus diingat. 刚才前面我讲到，我们也是天国的国民。 Tadi kita sudah bilang bahwa kita adalah warga kerajaan surga. 我们天国的国民可以靠这个天国的王，就是耶稣基督，帮助我们来预备我们的心。 Sebagai warga kerajaan surga kita bisa mengandalkan, berharap kepada raja dari kerajaan surga yaitu Tuhan Yesus untuk menolong kita mempersiapkan hati kita. 所以我们要怎么样预备我们的心呢？ Bagaimana kita mempersiapkan hati kita? 就是靠着那掌管世界宇宙万有、天上地底下都有权柄的上帝。 Dengan mengandalkan Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. 但是如果我们不认识他，我们怎么能靠他呢？ Tapi kalau kita belum mengenal Dia, gimana kita bisa berharap kepada Dia? 如果我们跟他不熟，我们怎么能够靠他吗？ Kalau kita belum akrab dengan Dia, gimana kita bisa mengandalkan Dia? 弟兄姐妹，我不大认识弟兄姐妹，我也不知道弟兄姐妹住哪里，是吗？怎么样的生活方式？突然间有一天，如果突然间有一天我来到弟兄姐妹面前说：“哎，你帮帮我，你帮帮我。”弟兄姐妹会帮我吗？ Saya tidak mengenal
kalian dan tidak tahu alamat kalian di mana. Jika tiba-tiba saya datang kepada kalian, ke rumah kalian, kemudian saya bilang, tolong saya ya, apakah kalian akan menolong saya? 但是一定不会。 Pasti tidak bisa. 或者，哇，你可以帮我解决一个困难吗？我的家毁了，你帮我解决。弟兄姐妹都不认识我，怎么样？我不认识弟兄姐妹，弟兄姐妹也跟我不亲近。就算知道我是一位牧师，帮也帮得很有限，是吗？ Atau rumah saya mengalami kesulitan, apakah kalian bisa menolong? Tidak bisa, sekalipun kalian mungkin tahu bahwa saya adalah pendeta. 当然要有深交才能够互相帮忙，是吗？ Harus ada satu relasi yang dekat dulu baru bisa saling berkomunikasi. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih. 天国国王认识我们。 Raja dari kerajaan surga mengenal kita. 但是请问弟兄姐妹认识他吗？ Tapi tolong tanya, apakah kalian mengenal dia? 请问弟兄姐妹知道上帝要弟兄喜欢什么吗？ 知道上帝喜欢什么吗？ Tolong tanya, apakah kalian tahu Tuhan itu suka apa? 请问弟兄姐妹知道上帝要弟兄姐妹生命里面做什么吗？ Tolong tanya, apakah kalian tahu Tuhan mau di dalam hidup kalian, kalian lakukan apa? 有一位弟兄，他很会煮菜，但是他的太太不会煮菜。 Ada seorang saudara yang dia bisa masak, tapi istrinya tidak bisa masak. 所以当结婚的时候呢，很多人就劝这位弟兄，你不要煮啊！如果你煮了一次，你太太一辈子依赖你，你要一辈子煮菜给她了。 Makanya pada saat menikah ada yang menasihati saudara ini, kamu jangan sekali-sekali masak. Begitu masak, istrimu seumur hidup akan terus mengandalkan engkau 他 masak. 们两个人都不煮， Jadi akhirnya mereka berdua tidak masak. 但是结婚1年后呢，这个太太有一次就是在他们的结婚1周年纪念，太太打电话给先生，哎，今天晚上你回来吃饭啊，我煮饭，我煮菜给你。 Tapi satu saat setelah 1 tahun menikah, di hari peringatan pernikahan yang tahun pertama, istrinya telepon kepada sang suami bilang, malam ini kamu pulang ya, saya masakkan buat kamu. 先生就你怎么会煮菜？太太才告诉先生，我1年里面去学烹饪了。 Lalu suaminya tanya, loh kamu bisa masak? Lalu istrinya itu bilang, dalam 1 tahun ini saya terus belajar memasak. 所以这个先生就很高兴，下班马上回家，盼望吃到太太的手艺啊。 Oleh sebab itu suaminya begitu senang dan begitu pulang kerja dia langsung pulang berharap bisa makan dari masakan istrinya. 弟兄姐妹，这位先生一打开门吓到，闻到一种味道了。 Begitu suaminya itu sampai rumah dan membuka pintu, sangat kaget karena dia bau. 然后他走到厨房看，要吃，原来每一道菜都放高站塔那9层塔kemangi. Oh, ternyata ada satu aroma khusus dan begitu dia masuk lihat ternyata semua masakannya itu dikasih kemangi. 哇，他就觉得好吧，菜有9层塔他不喜欢，这个先生非常不喜欢9层塔，但是太太非常喜欢，所以他就拿饭。原来剩饭的时候，里面也放着9层塔。 Sebenarnya suami itu tidak suka kemangi, tapi sang istri sangat suka. 剩饭拿饭的时候， waktu ngambil nasi dia bau lagi itu. Di dalam nasi itu juga ada daun kemangi. 那一天他们大吵一架，我不喜欢9层塔。太太说，我觉得9层塔很香很好吃，你怎么不喜欢这样子？ Malam itu mereka malah bertengkar karena sang suami bilang saya tidak suka kemangi, tapi sang istri bilang saya suka sekali kemangi bukannya harum. 他说结果结婚1周年纪念就大吵一架了 Akhirnya dalam peringatan pernikahan tahun pertama itu mereka malah bertengkar. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang 同样 terkasih. 的，我们跟上帝的关系。 我们会不会以为我们做了，上帝就喜欢呢？ Dengan hal yang sama, hubungan kita dengan Tuhan,
apakah semua yang kita lakukan Tuhan akan sukai? 要知道上帝喜欢什么，我们要亲近他，跟他有亲密的关系。 Kita perlu tahu apa yang Tuhan sukai. Kita perlu ada hubungan dekat dengan Tuhan. 所以，当我们面对困难的时候， Sehingga pada saat kita menghadapi masa sulit, 我们可以很容易的听到上帝怎么样带领我们度过。 kita bisa dengan mudah mendengar firman dari Tuhan dan bisa melewati masa sulit itu. 亲爱的弟兄姐妹，要预备未来的面对未来的困难，我们需要跟上帝有亲密的关系，能够清楚明白他引导我们怎么走。 Dalam menghadapi masa sulit, kita perlu dekat dengan Tuhan dan kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan satu langkah demi satu 亲 langkah. 密的关系不是一天两天可以建立的，而是要累积的，一点一点一点累积起来的。 Hubungan yang dekat itu tidak bisa dalam waktu semalam bisa langsung menjadi dekat, tapi itu dibutuhkan ketekunan dan tiap hari sedikit demi sedikit dilaksanakan. 亲爱的弟兄姐妹，怎么样来预 Saudara-saudari 备自己 sekalian, 呢？ gimana kita mempersiapkan diri sendiri? 第三，蚂蚁它不单为自己工作，同时也为别的群体、别的蚂蚁不是别人别的蚂蚁。 Semut bekerja bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi mereka juga untuk semut lainnya, yaitu komunitasnya. 很多时候我们以为一人做事一人当，对吗？ Seringkali kita merasa bahwa apa yang seseorang kerjakan, dia sendiri yang akan nanggung akibatnya. 其实不全对的。 Tapi ini bukan sepenuhnya benar seperti itu. 我们人活在好像蜘蛛网里面的系统。 Hidup manusia itu seperti satu sistem jaring laba-laba. 如果有一条线不小心被刺到了，其他的那个网线都会乱。 Kalau ada satu dari benang jaring laba-laba itu ditarik, maka seluruh jaring laba-laba itu akan terpengaruh. 同样的，请问弟兄姐妹，如果弟兄姐妹的孩子不喜欢读书，懒得上学，然后没有升级，难过的是谁？不单单只是孩子是吗？父母也难过，家人也难过。 Hal yang sama, kalau anak kalian malas belajar sampai dia tidak naik kelas, siapa yang susah? Bukankah orang tuanya susah? 有一个家庭成员在那边网贷，就是 pinjol 如果有一个欠网贷，家人那不是他羞耻而已，全家人的都羞耻是吗？ Atau kalau seorang anggota keluarga terjerat pinjol, siapa yang malu? Bukan hanya dia, tapi seluruh anggota keluarga akan menjadi malu. 所以上帝说，看看蚂蚁，做任何事情就是为群体着想，不单单只是为个人着想。 Oleh sebab itu Tuhan bilang supaya kita belajar kepada semut. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga berpikir bagi seluruh komunitas. 一个人懒惰，全家人都遭殃；一个人懒惰，全公司都受影响。 Satu orang malas, seluruh keluarga akan susah. Satu orang malas, satu perusahaan akan susah. 亲爱的弟兄姐妹，上帝叫人向蚂蚁学习，其实是一种侮辱是吗？ Saudara-saudari, Tuhan mau manusia belajar dari semut, bukankah ini satu penghinaan? 我们是上帝创造的有灵气的人，能够跟上帝沟通的。蚂蚁不能够跟上帝沟通，没有灵的。蚂蚁的等级比人更低。如果叫我们向蚂蚁学习，那其实是侮辱人来的。 Kita ini manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita punya roh yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau semut itu tidak punya roh, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kita malah harus belajar dari semut, bukankah itu satu penghinaan? 所以，亲爱的弟兄姐妹， Jadi saudara-saudari sekalian, 如果看到有一个懒惰的人， kalau lihat orang malas, 我们可以跟他说：“哎，你连蚂蚁都不如啊！” kita bisa bilang ke dia, kamu bahkan kalah sama semut.
亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们怎么样执行这个走完我们的人生呢？ bagaimana kita mengakhiri jalan akhir hidup kita? 成为好的天国国民，成为好的地上国民。 Menjadi anggota kerajaan surga yang baik, menjadi anggota warga negara di dunia yang baik. 然后我们看怠惰的危害，第一就是违背上帝的命令。 Selanjutnya kita lihat bahaya kemalasan. Yang pertama adalah melanggar perintah Allah. 上帝创造世界的时候，上帝告诉人：你们要管理地上的一切。 Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. 但是如果我们懒惰，我们就违背了。 Tapi kalau kita malas, maka itu berarti kita sudah melanggar perintah Allah. 违背命令就表示要受刑罚。 Jika kita melanggar, maka itu kita harus menerima hukuman. 所以这个不是很不可以轻看的，弟兄姐妹。 Jadi hal ini tidak boleh diremehkan. 第二， Yang kedua, 堕胎的危害就是藐视上帝。 bahaya kemalasan berikutnya yaitu menghina Tuhan. 弟兄姐妹，如果我们叫我们的孩子，你要好好读书哈，你帮我做这个做那个，孩子不做， Kalau kita nyuruh anak kita, kamu baik-baik belajar ya, atau kita nyuruh dia melakukan satu hal atau hal lain dan dia tidak melakukannya, 他很大胆的违抗我们的命令的话，就表示他看不起我们。 dia sudah berani untuk tidak nurut pada kita, itu berarti dia sudah menghina kita. 那如果我们懒惰， Nah, kalau kita malas, 就表示我们看不起上帝， itu juga berarti bahwa kita menghina Tuhan. 我们侮辱了上帝的名。 Kita sudah menghinakan nama Tuhan. 我们做父母的，如果很勤劳哈，但是孩子很懒惰，人家会说：哇，这个谁的孩子？ Kalau kita sebagai orang tua rajin, tapi anak kita malas, orang bakal bilang, ini anak siapa ini? 哦，我们做父母的不好受是吗？一定不好受的。 Kita yang sebagai orang tua juga pasti akan susah. 同样的，如果基督徒懒惰，人家会问：哇，他是基督徒啊！基督徒原来是这样啊！ Demikian juga kalau kita malas, maka orang bisa tanya, loh ini orang Kristen ya? Ternyata orang Kristen malas. 第三， Yang ketiga, 会影响我们在永恒里的奖赏。 mempengaruhi upah dalam kekekalan. 不要以为我们在世上可以悠哉就过一辈子就好了。 Jangan kira di dunia ini kita bisa santai ya. Santai-santai dan mengakhiri hidup kita seperti itu. 但是我们记得还有永恒。 Kita harus ingat bahwa akan ada kekekalan. 主耶稣第二次再来的时候告诉我们：看啊，我必快来，赏赐在我，我要照着个人所行的报应他。 Tuhan Yesus pernah berfirman, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 到时候就可以看到了谁懒惰。现在可能我们在人面前可以装，但是到时候我们不能够装了。 Pada saatnya baru akan ketahuan siapa yang malas, siapa yang tidak malas. Pada saat ini di dunia ini kita masih bisa berpura-pura. Orang melihat kita seperti tidak malas. 亲爱的弟兄姐妹，我相信每个人都很想得到上帝很大的奖赏，是吗？ Saya percaya kita semua pasti menginginkan upah yang besar dari Tuhan. 我相信我们每个人一定很想能够度过世界上的每一个难关，是吗？ Saya percaya semua dari kita juga ingin bisa melalui masa-masa sulit dengan baik. 依靠全能的上帝， Maka bersandarlah kepada Tuhan. 不是靠我们自己， Jangan bersandar pada diri sendiri. 要承认我们的堕胎， Akui kemalasan kita. 我们都是蒙恩的罪人， Kita semua adalah orang yang beroleh anugerah. 我们不能够靠自己蒙恩得救，我们不能靠自己得救。
Kita ini orang berdosa tapi beroleh anugerah, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri beroleh anugerah. 我们要靠着为我们替我们死在十字架上的耶稣。 Kita harus hanya bisa berserah kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. 告诉他，上帝啊，主耶稣，我很懒惰， Akuilah kepadanya, ya Tuhan Yesus, saya ini malas. 我懒得读圣经， Saya malas membaca Alkitab. 我懒得祷告， Saya malas berdoa. 我懒得遵行你的话， Saya malas taat pada perintah Tuhan. 我 Menjalankan. 懒得爱人， Saya malas mengasihi sesama. 我懒得去传福音， Saya malas mengabarkan Injil. 我懒得来做你要我做的事情。 Saya malas melakukan apa yang Engkau ingin saya lakukan. 我们要承认， Kita harus mengakuinya. 恳求你帮助我爱你。 Tuhan tolong saya untuk mengasihi Engkau. 因为如果我们爱一个人、爱上帝的话，那爱呢会驱使我们去做。 Karena dengan mengasihi Allah maupun mengasihi sesama, itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. 所以弟兄姐妹，我们每个人要祷告上帝帮助我每天爱上你。 Makanya kita perlu berdoa kepada Tuhan, tolong saya tiap hari untuk mengasihi Tuhan. 不要说弟兄姐妹，我们做牧师的，有时候真的累到好像要动都很懒了。那样的，那么我们做牧师传道的，每天都需要上帝啊，帮助我爱上你。 Bahkan kami hamba Tuhan pun juga kadang-kadang bisa merasa sangat capek sampai untuk bergerak pun malas, tapi kiranya Tuhan menolong. 求主帮助我们每个人。 Tuhan 只有 tolong. 爱上帝，才能够继续的因群积极的过我们的人生。 Hanya dengan mengasihi Tuhan maka kita bisa terus menjalani jalan hidup ini dengan baik. 第 dan 二， dengan 如果 rajin. 教会有小组，参加小组，在小组里面彼此鼓励。 Yang kedua, jika di gereja ada kelompok kecil, maka ikutlah dalam kelompok kecil. 刚才我们讲，就是我们人是群居的，不能够孤独一个人生活的，需要一群人互相鼓励。 Tadi saya katakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Mereka itu butuh sesamanya untuk saling memberi semangat. 第三，每次想懒惰的时候，想它的后果。 Yang ketiga, setiap kali ingin malas, pikirkanlah akibatnya. 这个我如果懒惰，我会变成怎么样呢？ Kalau saya malas nanti akhirnya jadi gimana? 会害到我，还有会害到谁呢？ Bisa bahaya terhadap saya, bisa mencelakakan siapa lagi? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 上帝无条件的接纳我们， Tuhan menerima kita apa adanya. 但是他不要我们随随便便的过日子。 Tapi dia tidak mau kita hidup sembrono, sembarangan. tidak mau kita hidup Tidak mau apa kita hidup adanya. apa adanya. 他不要，他知道我们每天都活在他的震怒之下，他还接纳我们，没有马上把我们处死。 Kita sebenarnya mendapat murka dari Tuhan, tapi dia menyelamatkan kita. Dia tidak mau kita mengalami maut. 因此，他也不要我们随随便便的过我们的日子。 Oleh sebab itu, dia tidak mau kita hidup apa adanya. 他要我们积极， Dia mau kita rajin, 积极在世上的生活， aktif di dalam pekerjaan di bumi ini. 积极来遵行我们身为天国国民的责任责分。 Dan aktif melaksanakan, menunaikan tugas kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga. 怠惰使我们失去上帝的祝福。 Kemalasan menyebabkan kita kehilangan berkat dari Tuhan. 世上的祝福，天上的祝福，我们会失去。 Baik berkat di bumi maupun berkat di surga, kita akan bisa kehilangan. 所以恳求主帮助我们。 Jadi kiranya Tuhan menolong kita. 我大概3个月前左右我在家里摔倒了Kira-kira 3 bulan yang lalu saya terjatuh di rumah. 是因为家里的佣人他急急忙忙洗了衣服之后，他
把那个肥皂水没有冲干净哈。Karena pembantu di rumah habis nyuci pakaian itu tidak membersihkan sisa air sabun yang di lantai. 看起来很干净了，我就是看起来很干净，我才把我的脏衣服交给他。但是那时候他在厨房，我就交代他，哎，你等一下还没有离开之前，你帮我先洗我的衣服。他说好。我刚刚踏进，马上摔倒哈，然后倒下去，我才看到，哎呦，还有肥皂水，怪不得这样子。Waktu itu lantai kelihatan bersih, saya kira tidak ada apa-apa. Saya mau menaruh pakaian kotor, waktu itu pembantu ada di dapur, saya bilang ini nanti dicuci ya. Begitu saya menginjakkan kaki langsung terpleset. Baru tahu kalau di situ ada air sabun. 亲爱的弟兄姐妹，可能我们在世上啊，可以装模作样，好像很勤劳这样子，好像做很好的基督徒，好像看起来好像是很完美很好的人。 Saudara-saudari di bumi ini kita bisa berpura-pura seolah-olah kita ini orang yang tidak malas, kita orang yang rajin, seolah-olah begitu sempurna. 但是当主耶稣第二次再来的时候， Tapi pada saat Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kali, 一切事情都会被解开， semua kebenaran itu akan 什么 tampak, masalah， semua masalah. 可能到时候我们才看到被人家看到真正的我们。哦，原来还有肥皂水在那边，原来那些都是装的。 Pada saatnya baru ketahuan, oh ternyata ada air sabun di situ. Oh ternyata semua itu hanya pura-pura. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 我们要做一个真的人， Kita mau jadi orang yang tulus, yang benar。 yang benar. 求主帮助我们。 Tuhan 如 menolong 果 kita. 我们知道，我们很多时候很不想亲近上帝。很多时候，我们比较喜欢找捷径，我们不喜欢靠近上帝，因为觉得很花时间、很麻烦这样子。 Kita sering merasa tidak mau dekat kepada Tuhan, kita mencari jalan pintas. 恳求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 按照上帝的方法来做事。 Kita melakukan berdasarkan apa yang cara Tuhan. 不要到主耶稣第二次再来了，才发现，哎呦，原来他是这样懒惰的，原来他是找捷径的。 Jangan sampai pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali baru ketahuan ternyata dia ini orang yang cari jalan pintas, orang yang malas.